Bila kita tengok ISIS, saya nak bawa satu kisah. Sebab sebelum ini, kita dah diberi clue yang cukup mudah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peristiwa yang kita sambut, yang kita rayakan, yang kita raikan hampir saban tahun, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda ditemani oleh dua orang malaikat. Sesetengah riwayat mengatakan Jibril dan Mikail. Setengah riwayat mengatakan Jibril dan Israfil. Tetapi ramai ulama berpendapat pandangan yang pertama, baginda ditemani oleh Jibril dan Mikail. Prosesnya ialah baginda disediakan seekor kenderaan yang dinamakan sebagai Buraq. Kita pun tahu kisah Isra' Mi'raj. Yang saya nak ceritakan ialah step by step tempat-tempat yang disinggahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai di Masjidil Aqsa. Tempat pertama yang Rasulullah, Jibril dan Mikail singgah ialah sebuah tanah lapang. Yang mana bila Rasulullah tanya Jibril, ini bumi apa? Kenapa perlu kita berhenti di sini? Lalu Jibril mengatakan, ini adalah bumi Taibah. Bumi Taibah bermaksud bumi Yasrib. Dan di kemudian hari, bila Rasulullah berhijrah ke sini, dia menamakannya sebagai bumi Madinah. Masa peristiwa Isra' Mi'raj, hijrah tak berlaku lagi. Peristiwa Isra' Mi'raj, hijrah tak berlangsung lagi. Jadi Jibril kata, inilah bumi di suatu masa kamu akan berhijrah padanya. Maksudnya soal Rasulullah nak berhijrah sudah ada dalam ilmu, informasi dan pengetahuan Rasulullah. Bahawa satu masa Rasulullah akan berhijrah ke bumi Taibah, bumi Yasrib ataupun bumi Madinah namanya di kemudian hari. Step yang cukup mudah, solat 2 rakaat di sini kemudian berpindah. Tempat yang kedua ialah Bukit Tursina. Rasulullah singgah bersama Jibril dan Mikail di Bukit Tursina. Bukit Tursina bukan berada di Mekah, Madinah. Bukit Tursina berada di mana? Bumi Mesir. Ini bumi Nabi Musa. Tempat Nabi Musa bertemu dan bercakap dengan Allah. Dalam peristiwa di satu lembah bernama Al-Muqaddasi Tuwa dalam Quran. Satu lembah yang suci yang bernama Tuwa. Yang mana bila dia balik daripada negeri Madian, dia nak cari api untuk buat unggun, memanaskan badan, dia nampak satu api di atas pucuk sebuah pokok. Bila dia naik, di situlah berlaku kes, dia mukalamah, dia berbicara, dia berdialog, dia berkomunikasi dengan Allah. Baik, itu Bukit Tursina. Habis itu Rasulullah solat sunat 2 rakaat, teruskan ke tempat ketiga. Tempat ketiga ialah ada satu pohon, ada satu pokok, yang mana pohon dan pokok tersebut pernah disinggahi dan pernah direhati oleh Nabi Musa alaihi salam. Secara ringkas, pernah berlaku di bandar Tebes pada waktu tersebut. Nabi Musa ni anak angkat Fir'aun. Fir'aun bangsa Kipti, Nabi Musa Bani Israel. Dia berbeza. Nabi Musa Bani Israel, Fir'aun tu bangsa Kipti, penduduk asal bumi Mesir. Jadi bila berlaku di bandar Tebes tu, pergaduhan antara 2 orang lelaki. Satu lelaki ada daripada kalangan bapa angkat dia. Satu lelaki dari Bani Kipti dan satu lelaki dari Bani Israel. Jadi dia berniat nak tolong lelaki daripada kalangan yang sama dengan dia. Tiba-tiba dia pergi tumbuk lelaki bangsa Kipti, sekali tumbuk, KO, mati. Bila mati, dia jadi takut kerana telah melakukan pembunuhan. Dan dia takut dia ditangkap oleh tentera-tentera Fir'aun dan diancam dengan penjara ataupun dibunuh balas. Lalu dia diberi nasihat oleh seorang tua di kota tersebut agar lari sementara meninggalkan bumi Mesir. Lalu Nabi Musa lari, dia pergi negeri Madian, negeri seorang lagi Nabi dan Rasul Allah yang namanya Syu'aib. Dia sampai di negeri Madian itulah, dia sampai satu kawasan, dia tengok apa? Sekumpulan lelaki, sekumpulan wanita yang sedang ambil air daripada sebuah perigi nak bagi minuman pada gembalaan masing-masing, pada ternakan masing-masing. Tapi geng perempuan duk jauh, tunggu geng lelaki habis dulu. Lalu bila Nabi Musa tanya, pasal apa duk jauh daripada geng lelaki? Kami ni perempuan, kami orang lemah.
Biasanya lelaki mendahului kami. Lagipun awal-awal air telaga ni, air perigi ni masih jernih. Jadi kami nanti dapat geng perempuan ni air lecah-lecah bercampur dengan seluk dah. Jadi dia niat nak tolong geng-geng perempuan, dia mara ke depan. Lalu kok celah-celah lelaki, tak ada siapa pun berani tahan dia. Dia pun ambil air, bagi minuman dekat geng-geng perempuan punya ternakan. Habis yang tu, dia pun piduk berehat. Dia berdoa pada Allah, minta Allah balas setiap kebaikan yang dia buat pada perempuan tadi. Kebetulannya, perempuan tadi adalah anak Nabi Syuaib. Biasa hari-hari lagu ni balik lambat. Tiba-tiba hari ni balik awal, Nabi Syuaib tanya. Hang selalu balik lewat. Pasal apa hari ni jadi boleh balik awal ni? Apa cerita? Boleh balik awal sebab ada seorang lelaki tolong kami. Oh, pi panggil dia. Datang dia jemput ke rumah. Aku nak berkenalan. Panggil dia makan. Dia pun pi. Di situlah tempat Nabi Musa berehat. Sebelum dipanggil oleh dua orang anak Nabi Syuaib, pokok itulah Nabi berhenti. Di bumi Madian. Madian sekarang adalah mana? Bumi Jordan. Itu adalah merujuk bumi Syam. Lepas tu yang keempat baru Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Lepas tempat lahir Nabi Isa baru sampai Masjid Baitul Maqdis. Nampak tak step-step tadi yang Nabi Jibril Mikail dah tunjuk? Apa keperluan kita untuk memahami step-step tadi? Cukup mudah. Sebab peperangan dan gejolak yang berlangsung di bumi Syria adalah merujuk kepada hampirnya kita dengan peristiwa perang besar akhir zaman. Inilah yang disebut sebagai Perang Dunia Ketiga yang malhamah kubranya akan bermula di bumi Syam. Bara-baranya sudah ada dan sekarang ada setengah kumpulan yang sedang menyimbah minyak-minyak untuk memarakkan lagi gelora dan gejolak Perang Dunia yang Ketiga. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh saya. Ingat, bila kita tahu ini adalah proses permulaan Perang Dunia Ketiga, malhamah kubra, perang akhir zaman, pasti selepas ini akan muncul tiga watak utama yang ditunggu-tunggu oleh hampir sebilangan dan golongan besar manusia-manusia di atas muka bumi ini. Bagi orang-orang Yahudi, mereka lebih sinonim menunggu raja Yahudi terakhir mereka, iaitu the false Messiah, iaitu Dajjal. Dajjal akan turun di mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan. Di belakangnya akan diikuti oleh 70 orang Yahudi yang hampir kesemuanya memakai selendang Toyalisa. Bila sebut Isfahan, Isfahan ni duduk Amerika kah? Isfahan ni duduk di Argentina ke? Isfahan duduk kat mana? Isfahan sekarang berada di kawasan Iran. Dajjal akan muncul di situ. Memang dia dah ada, memang dia dah wujud. Tetapi dia akan muncul di situ. Maksudnya kawasan yang berdekatan dan berhampiran dengan bumi malhamah kubra. Bumi perang akhir zaman, di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai Toyalisa. Kalau dia datang dari sebelah Iran, nak cari mana Yahudi sebanyak tu? Sedangkan Yahudi banyak bermukim di kawasan Israel. Anda perlu ingat, di Iran ada 3 buah bandar besar. Iaitu apa? Isfahan sendiri, kemudian Bandar Hamdan, satu lagi yang terkenal ialah Tehran. Tehran, Hamdan dan Isfahan adalah 3 buah bandar yang mempunyai penghuni dan penganut agama Yahudi yang paling ramai di Iran. Di atas kertas, Yahudi dan Iran seolah-olah, kalau atas kertas hang boleh bergaduh, atas kertas hang boleh berperang, hang nak tunjuk hang ni memusuhi kafir-kafir Amerika, kafir Israel, kafir Zionis, kenapa boleh 3 buah wilayah, 3 buah daerah penempatan ini ada jumlah Yahudi yang begitu ramai? Sebab 3 kawasan inilah kawasan logistik peluru berpandu Iran ada di sini. Anda perlu ingat, tempat kedua yang paling suci di sisi orang Yahudi selepas Baitul Maqdis, selepas bumi Israel adalah bumi Iran. Pasal apa? Disitulah banyaknya makam nabi-nabi yang terdahulu.
Bukan makam Rasul, makam Nabi. Nabi kan ada 124,000 orang. Nabi Hajaiyah ada di situ. Nabi Hezekiel ada di situ. Nabi Daniel dikatakan ada di situ. Itu adalah bumi suci kedua selepas Israel. Dan hari ini kalau orang-orang Iran Syiah mengatakan Amerika itu musuh dia, Israel itu musuh dia, dan mereka klaim, mereka dakwa bahawa mereka ada peluru-peluru berpandu yang bertaraf grade A, bertaraf antarabangsa. Saya nak tanya, antara Iran dengan Israel jauh ke dekat? Tak jauh mana pun. Tapi berapa biji dah peluru berpandu Iran dah jatuh atas bumi Israel? Berapa biji dah anda dengar? Oh, Iran hantar 2 biji peluru berpandu bumi Israel. Pernah dengar tak? Tak hantar pun. Patut anda lama tolong negara-negara yang se-Islam dengan kita ni. Hak kawasan Syria orang duk serang, Lebanon orang duk serang, Yaman orang duk serang, hantarlah hang peluru berpandu hebat-hebat. Sebiji pun tak pernah. Sebab dalam sejarah tak pernah berlaku orang-orang Syiah bertempur melawan tentera-tentera kafir. Tetapi hakikatnya orang Syiah banyak bertempur dengan tentera-tentera Islam sendiri. Runtuhnya Baghdad, runtuhnya kota Baghdad, Nasiruddin At-Tusi adalah Syiah. Orang yang banyak melakarkan sejarah membuka kota Baghdad sampai geng-geng siapa tu? Daripada Mongolia, keluarga Khan boleh masuk, angkara orang Syiah. Begitu juga dengan di Mesir dulu, Syiah Ismailiyah. Banyak Sunni-Sunni terkorban di sana. Perang 1978, baru saya cerita tadi, Iran lawan Iraq. Iraq tu negara kafir ke? Negara kafir ke negara Islam? Iraq tu Islam. Tak ada sejarah lagi Iran Syiah bertempur dengan orang kafir. Pernah dengar Iran lawan Amerika? Pernah dengar Iran lawan Perancis? Pernah dengar Iran lawan Israel? Tak ada. Itu sejarah. Jadi anda perlu ingat dia akan keluar di situ. Dan clue yang paling mudah yang pertama bumi Taibah merujuk kepada bumi Madinah. Bila dia adalah bumi Madinah dan Nabi sebelum dia sampai ke tempat persinggahan pertama dia bermula di mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram bumi Mekah. Dan di sini ada Masjid Nabawi di Madinah. Ini adalah rujukan awal dua kawasan, dua penempatan, dua masjid yang dijanjikan terus oleh Allah akan diberi keamanan, perlindungan, protektor daripada Allah. Yang dua ini tidak akan dapat dimasuki oleh Dajjal. Dua ni Dajjal tak boleh masuk. Dajjal boleh duduk kat luar-luar tu je. Dia boleh guna orang-orang upahan, dia boleh guna boneka dia masuk dalam ni. Tak jadi masalah. Tapi dia sendiri diprotek oleh malaikat-malaikat yang mengawal Masjidil Haram, malaikat-malaikat yang mengawal Masjid Nabawi. Tetapi clue yang nombor 2, Bukit Tursina. Bukit Tursina merujuk kepada negeri Mesir. Sebab Dajjal berasal dari sini. Dajjal berasal daripada Mesir. Sebuah perkampungan bernama Rablah, daerah Samarra. Samarra tu lekatnya jadi Samiri. Ingat peristiwa Musa Samiri yang buat lembu sewaktu lepas daripada pembelahan Laut Merah kan? Lepas pembelahan Laut Merah lari daripada Fir'aun, Nabi Musa menyelamatkan sebahagian besar Bani Israel. Dalam kitab Injil kita boleh tengok dalam Book of Numbers. Book of Numbers tu ialah buku bilangan. Buku bilangan, pasal apa book ni dinamakan Numbers? Kerana peristiwa Nabi Musa alaihissalam dia duk bilang. Dia duk bilang jumlah Bani Israel yang selamat daripada peristiwa pembelahan Laut Merah. Jadi jumlah yang dibilang tu umur mesti 20 tahun ke atas. Yang 20 tahun ke bawah tak dikira. Contoh mari seorang 16 tahun tak kira. Mari seorang 18 tak kira. Mari seorang hang umur berapa? 22. 1. Hang umur berapa? 30. 2. Jadi hak dia bilang tu 20 tahun ke atas, jumlah yang terhasil mengikut Injil The Book of Numbers 603,550 orang. Jumlah yang besar. Jadi bila sampai pula perintah Allah supaya naik
di satu bukit bermunajat 40 hari 40 malam nak terima wahyu-wahyu berupa Taurat. Tetapi peluang inilah yang digunakan oleh Musa As-Samiri. Nabi pun Musa, pengkhianat ni pun Musa. Jadi dia buatlah patung lembu tu dalam surah Al-Baqarah tu. Patung lembu itulah yang telah banyak menyesatkan sebahagian besar Bani Israel. Dan bila Nabi Musa halau dia pun menjelajah dari satu tempat ke satu tempat dan dia memilih satu negara yang dia boleh laksanakan perancangan dia, laksanakan plan dia, laksanakan strategi dia untuk umat akhir zaman. Negara itulah yang dikenali sebagai negara Uncle Sam. Tahu negara Uncle Sam? Amerika. Uncle Sam tu tak ada orang lain lah, Pak Cik Sam tu. Sam tu Samiri itulah, Musa Samiri. Samiri tu dia ambil sekerat tu Sam. Hari ni dia panggil dia Pak Cik Sam, Uncle Sam tu dia dah lah. Dia lahir di sini, dendam dia akan berbalah di sini menerusi revolusi Arab Spring. Dia dah lunaskan sebahagian dendam dia pada bumi, tempat bumi asal dia dihalau oleh Nabi Musa. Dan hari ini bumi ni dah dapat kepada siapa? Dahulu bila jatuh Husni Mubarak, yang naik menerusi pilihan raya yang dianggap telus. Siapa naik? Mursi. Berapa bulan bertahan? 2-3 bulan, akhirnya macam-macam cerita dia create, macam-macam cerita dia reka, akhirnya General As-Sisi. Kita pun tahu Sisi siapa? Sisi sama pegangan dengan Nuri Al-Maliki. Dia beraliran Syiah. Syiah dah kepung kiri dan kanan sekarang. Hadut tengah Mekah dengan Madinah, sasaran utama. Sasaran utama duk tengah Mekah dengan Madinah. Belah kiri ni Mesir. Belah kanan ni Iran. Iraq dengan Syam sekarang dah bergejolak. Bawah tu Yaman. Yaman pun Syiah Houthi. Ingat. Atas Lubnan Hasan Nasrullah juga Syiah. Syiah duk kepung ni, ingat. Syiah duk kepung, bucu tu Israel dengan Palestin sikit saja. Sasaran mereka dah hampir, dah capai matlamat. Baik, bila pi tempat ketiga, negeri apa tadi? Madian, merujuk bumi Syam. Syam dah jadi dah. Apa yang jadi hari ini? Sampailah Baitul Laham. Tunggu satu lagi figure. Tempat lahir siapa tadi? Nabi Isa juga akan turun. Kalaulah Dajjal keluar di Isfahan, Nabi Isa akan turun di Manaratul Baida. Manaratul Baida sebuah masjid kubah putih di Dimashq. Masjid Umawi. Masjid Umawi duduk mana? Duduk di Syria. Duduk di Syria. Nabi Isa pun akan turun di situ. Dan satu lagi figure sebelum Nabi Isa turun, imam yang ditunggu-tunggu, iaitu Al-Mahdi. Akan ada Al-Mahdi dalam kelompok kumpulan yang disebut dalam hadis panji-panji hitam. Oi, hari ni banyak dah panji hitam dah. Kita kecil-kecil dulu ada hero semut hitam, semut merah, semut hijau. Tu semut tak apa. Hak ni panji hitam ni. Jadi nak tahu betul ke tak hak Mahdi yang nak bawa tu, sekarang dah banyak di bumi Syria, banyak di bumi Iraq yang tengah bergejolak ni. Cuma hari ni nak pastikan mereka tu betul tak yang Mahdi bawa, atau mereka tu ada agenda atau dibawa oleh musuh-musuh Islam. Tu saja. Sekarang bila anda lihat peta laluan Rasulullah berhenti tu, tak nampak tak? Nampak tak satu benda? Apa yang boleh nampak? Okey, Mekah, Madinah. Satu ialah Mesir, satu ialah bumi Syam, satu ialah apa dia tadi? Bumi Palestin ataupun negara Israel sekarang. Cukup mudah. Bila Dajjal akan turun dari sudut sisi kegelapan, sisi kejahatan. Perkara apa yang pernah berlangsung bumi-bumi yang Nabi berhenti tadi, yang ada spesies persamaan dengan Dajjal nak bawa. Apa yang pernah berlaku di Syam dulu, apa yang pernah berlaku di Mesir dulu, dan apa yang akan berlaku di Palestin. Benda ni benda sama. Dajjal akan bawa apa yang dibawa oleh
individu-individu terdahulu. Cukup mudah. Syam adalah bumi yang sezaman makhluk perosak zaman Nabi Ibrahim, iaitu Namrus. Semua orang kenal Namrus. Namrus ialah seseorang, figure personality, raja pemerintah yang berlagak lebih jauh, yang akhirnya mengaku dia sebagai Tuhan. Siapa tak boleh nak menafikan fakta ini, tak boleh menafikan sejarah ini. Bumi Syam lah saksinya, kerana Namrus berasal dari bumi Babylon. Dan ini adalah bumi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berasal daripada bumi Babylon. Seangkatan dengan dia, anak saudara dia Nabi Lut alaihissalam, menyaksikan sejarah bahawa ada seorang pemerintah dan raja yang diutuskan kedua-dua Nabi itu nak perangi dia. Namrus mengaku jadi Tuhan yang seharusnya dan yang selayaknya disembah oleh manusia-manusia pada waktu itu. Cukup mudah. Bumi Mesir sama, menyaksikan konteks yang sama berlaku sekali lagi, yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Seorang lagi pemerintah raja mengaku jadi Tuhan, iaitu Fir'aun. Fir'aun pun konteks yang sama. Bumi ni juga duk berlegak kawasan ni saja. Tapi akhirnya seorang lagi akan keluar. Nak bawa balik agenda yang sama, agenda Namrus, agenda Fir'aun. Dia keluar pun dia nak mengaku dia jadi Tuhan. Siapa? Dajjal. Dajjal pun nak mengaku dia Tuhan. Walaupun dia keluar dari Isfahan, pusat pemerintahan dia akan berlangsung di bumi Israel. Akan berlangsung di bumi Israel. Sebab tu dia nak Israel. Awal-awal kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah 1924, dia mula mengkucar-kacirkan negara-negara asal jajahan di bawah takluk kekhalifahan Turki Uthmaniyah. Yang asal dulu tanah jajahan wilayah besar-besar, mereka dah kecil-kecilkan dan diletakkan dengan pemimpin-pemimpin boneka arahan mereka. Lalu negara-negara Arab yang sebelum ni tak bernama mula dinamakan, walaupun dalam bentuk persempadanan geografi yang kecil. Dahulu zaman Khalifah Turki Uthmaniyah, pernah dengar tak negara Qatar? Tak ada Qatar. UAE tak ada. Oman tak ada. Libya tak ada. Tu bumi Syam. Sekarang ni macam-macam. Libya ada, Tunisia ada, Iran ada, Iraq ada. Yaman tu memang dah ada dah. UAE, Lebanon, semua tu tak ada dulu. Jadi dikecil-kecilkan, pemimpin hak nak lantik situ pun mesti orang kita, geng kita. Siapa yang jadi grand design, siapa yang jadi master of puppet, bukan merujuk album Metallica dah. Album Metallica pun master of puppet juga, tu master of puppet lain. Baik. Dajjal, orang yang sama merancang, orang yang sama berstrategi. Jadi akhirnya negara-negara ni sekarang dah jadi di bawah takluk mereka. Kita lihat, hari ini bila terjadi satu-satu peristiwa, mereka ambil tahu atau tidak saudara mereka sendiri. Contoh paling mudah, di Israel dan Palestin lah. Hari-hari Palestin kena, hari-hari Palestin kena. Ada siapa bangun? Hak dekat sekali, hak paling kaya dengan minyak, Arab Saudi ada bantu tak? Arab Saudi ada bantu tak? Kalau nak bantu lama dah. Kalau nak bersepakat, negara Islam saja tu. Hak betul-betul dia sekok je Israel tu. Atas dia Lebanon kalau nak kira negara Islam. Bawah dia Jordan Islam, Palestin Islam, Mesir Islam, Sudan Islam, Arab Saudi Islam, Yaman Islam, UAE Islam, Oman Islam, Iran Islam. Tapi tak ada seorang pun ambil tahu. Betul atau tidak? Tak ada seorang pun ambil tahu. Sebab apa? Sebab apa agak-agak? Satu benda yang mudah mereka catur kita, iaitu sistem demokrasi. Sistem demokrasilah yang menghancurkan divine of sovereignty. Apa divine of sovereignty? Apa dia? Divine of sovereignty. Keadilan ilahi. Apa maksud keadilan ilahi? Maksudnya begini, cara yang paling mudah.
Hari ini mereka catur kita dengan sistem demokrasi. Kita dah tak ada sistem bai'ah, kita dah tak ada sistem khalifah. Bila khalifah dah hancur, hang jangan duk bermimpi nak ada balik sistem khalifah. Aku dah bagi negeri sikit sorang, aku dah bagi daerah sikit sorang, aku dah bagi wilayah sikit sorang, hang takbir sendiri. Bagaimana nak pilih pemimpin? Sistem pilihan raya, sistem demokrasi. Bila sistem pilihan raya, sistem demokrasi, orang jahat boleh tanding ke tak? Boleh. Perompak boleh tanding? Boleh. Dan inilah pemimpin. Kalau dia menang, dia licik, dia boleh naik. Kita dulu bai'ah orang yang benar-benar ada ilmu, orang yang benar-benar ada pakih, ada autoriti, ada credibility, ada integriti, baru boleh jadi pemimpin macam khalifah. Tapi bila dah berlaku demikian, lama kelamaan divine of sovereignty yang asal ada pada sistem khalifah dah tak ada. Maksud divine of sovereignty ialah berlaku macam zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu, yang Islam cuma Mekah, yang Islam cuma Madinah. Nabi duduk diam situ. Nabi ada sebar dakwah tak? Kita cukup dah Mekah, ramai dah orang ikut kita. Madinah pun cukup dah, tak payah pergi mana-mana. Begitu ke? Sahabat sebar ke? Sahabat menjelajah ke? Sahabat mengembara ke? Duduk diam di Mekah dan Madinah? Saya tanya. Mereka berdakwah, mereka mengembara. Tak ada tekanan. Pi pula dengan syarat. Kami datang ni bukan nak ubah kamu. Kami datang bukan nak bunuh. Bukan datang nak ambil peluang. Ambil hasil mahsul bumi kamu. Kami datang nak ubah yang dalam perut kamu. Kami datang nak ubah akidah, nak ubah agama. Penyembahan sesama manusia, penyembahan sesama makhluk Allah kepada penyembahan kepada Allah. Tu ya. Baki lagi bila kamu dah terima akidah ini, terima iman ni, kami nak tinggal, nak pergi tempat lain. Tu je kerja kami. Kalau kamu tak nak, kamu kena duduk bawah kerajaan takluk Islam, kena bayar jizyah. Hantar jizyah tiap-tiap tahun kepada pusat di Madinah. Kalau dua-dua tak mau, kita keteng, perang. Nombor 3 dah perang, tak ada pilihan dah. Hari tu boleh perang, tak ada siapa nak marah. Bila perang kita menang, dia tetap bawah kita, pergi negara lain. Perang benang bawah kita sampai Islam 1/3 dunia. Divine sovereignty, keadilan Tuhan, kedaulatan ilahi kuat. Tapi hari ini cuba. Kita besar, Brunei kecil. Kita pun nak buat macam Nabi dululah. Kita nak pilah serang Brunei. Katakanlah Brunei itu tak Islam lagi, kafir, ataupun Thailand. Kita rasa kita ada kekuatan nak lawan Thailand. Tiba-tiba baru nak pi dengan niat semata-mata nak mengislamkan Thailand, mesti ada keluar suara. Jangan kacau kedaulatan negara orang lain. Betul tak? Tengok. Tak boleh kacau dah daulat negara orang. Sekarang daulat ilahi hak asal dah jadi daulat pada negara-negara dah. Dulu Nabi tak ada masalah, tak ada itu. Atas sekali divine sovereignty, daulat ilahi. Tak kira siapa. Hari ni, hang jangan kacau Thailand. Mereka negara berdaulat tu kan perang pula kan. Kita ni sama-sama anggota PBB kan mari jenuh. 40 negara mari serang hang seorang. Tak berani. Kalaulah kata Brunei tu kafir, kecil lah Brunei kita pi. Jangan, Brunei pun berdaulat. Sekarang siapa berani kacau? Tak ada siapa. Ada lagi divine of sovereignty? Ada lagi tak? Tak ada dah. Melalui sistem tadi cukup mudah. Sistem demokrasi. Dan bila demokrasi, yang siapa-siapa boleh naik, mereka letakkan perlembagaan, mesti landasan dia bukan dari Islam. Yang hari ini, kalau dahulu belajar kitab kedaulatan ilahi nombor 1, Allah lah yang bersifat Al-Hakim, penentu segala hukum hakam. Tapi hari ini, divine of sovereignty dalam Tauhid, Allah Maha Penghukum dah tak ada. Sebab kita dah terima undang-undang selain dari undang-undang yang Allah buat. Siapa yang buat? Kita sendiri yang pilih. Kita sendiri yang pilih. Jangan salahkan orang lain. Kalau hari ini pun kita mengaku Allah Al-Hakam, tapi divine sovereignty sebenar dah hilang terus. Inilah cara paling mudah melalui sistem ini. Saya dah cakap banyak tempat, sistem ni mudah, dia macam bola saja. Bola ni dia minta kita balik main bola. Demokrasi macam bola. Nak main di mana bola ni? Tempat kamu lah, gelanggang dia, negara kamu.
Bila nak berlawan bola, logik dah ada satu pasukan. Nak main bola, geng kita ni, kumpulan masjid apa ni? Masjid Jimat Desa Bukit Minyak. Lawan tak ada lawan. Tak ada lawan, nak main bola apa? Mesti ada lawan. Automatik sistem ni akan mewujudkan perlawanan yang berterusan sampai hari kiamat. Kalau lawan orang kafir okey lagi. Lawan siapa? Saudara sendiri ke lawan orang kafir? Saudara sendiri. Kita lawan saudara sendiri. Bila main bola kena lawan saudara sendiri. Automatik yang dah ditentukan dan dicaturkan memang akan datang, bukan daripada yang sepatutnya. Dan kita pun duk berlawan hak ni. Dan perlawanan ni nak menang dengan kiraan gol ke kiraan main cantik? Kita cerita main cantik. Oh, kami menguasai bola 80%. Hantaran tepat, tandukan cantik. Tapi cuma kalah 6-0. Tak payah cerita main cantik. Kalau kalah 6-0, yang menang 6 ke 0? 6. Dan 6 ni lah sistem pilihan raya tu. Walaupun 3-6-0, kawan tu 3-6-1. Hak menang siapa? 3-6-1. Lepas tu bila referee, aku ada duit banyak, boleh suap tak referee? Referee kalau hang nampak sikit-sikit kena tangan tu, jangan buat whistle lah. Referee boleh suap tak? Boleh lah main bola. Hang buat jam-jam mata lah. Geng-geng depa, kami slide ke, kami benteh ke, hang tak payah angkat-angkat. Kalau depa angkat-angkat lah. Cukup mudah perkiraan dia. Kalau anda memahami teori konspirasi. Hak ni dah lama duk bermain dalam masyarakat kita, sampai tu tak akan boleh naik. Dan mereka pun rancang sistem ni, Islam tak akan naik. Contoh mudah, walaupun pilihan raya dianggap paling terlus pernah berlaku di bumi Mesir, Morsi naik. Rakyat nak kepada dia. Tapi tahan berapa bulan? 6 bulan saja. Patut lama lah dah rakyat nak. Tapi dia akan create rekod pula macam-macam cerita yang menyebabkan jadi salah, jadi tak kena. Memang sistem ni bukan untuk kita. Tapi dah kita duduk dalam sistem ni, nak buat macam mana? Ikut sajalah. Sebab kita ni dah jadi Lord of the Ring. Lord of the Ring tu lah kitanya. Faham kan? Saya dah sebut hari tu kan? Kan ada lagi tak faham sistem Lord of the Ring ni? Lord of the Ring, sequel, ada satu Lord of the Ring 1, Lord of the Ring 2, Lord of the Ring 3. Itulah Lord of the Ring. Tajuk Lord of the Ring, Tuan punya cincin. Tapi tengok cerita sampai habis tak bertemu. Siapa Lord of the Ring? Siapa Lord of the Ring? Siapa? Tengok cerita 1, 2, 3. Siapa dia yang Tuan punya cincin tu sebenar? Siapa? Siapa Tuan punya cincin? Ketua. Lord of the Ring hak duk tengok TV tu lah. Lord of the Ring kita duk cari Lord of the Ring dalam filem. Lord of the Ring hak duk luar, duk tunggu depan kaca TV tu. Tu Lord of the Ring. Kita Tuan punya cincin. Tahu tak tengok sequel yang ketiga yang terakhir? Watak Frodo tu. Frodo yang bawa cincin tu kan? Bila sampai Frodo masuk dekat Dajjal, Sauron hak mata satu tu, dia nak buang cincin tu kan? Bila nak buang, mari satu makhluk jenis kecil tu gigit tangan dia, jangan bagi buang cincin tu. Tapi dia duduk kerah, duduk bergaduh, buang. Bila buang, jatuh cincin, jadi apa dekat Sauron? Jadi apa dekat Dajjal mata satu? Jadi hancur luluh. Betul-betul dia buat macam hadis Nabi, jadi macam segunung garam yang meleleh kan? Dia kan jadi mata satu tu jadi macam lawa, keluar lawa gunung berapi cair. Kalah dah Dajjal. Sebab apa kalah? Sebab dah buang cincin tu. Dajjal tak akan mati, Dajjal tak akan kalah selagi kita duk pegang sistem ini. Kita hari ni tak boleh kalahkan Dajjal sebab kita duk pegang sistem dia. Melalui apa? Ring ni lah. Tahu tak ring tu apa? Jangan ingat ring tu cincin. Ring tu ialah surah-surah awal dalam Al-Quran. Surah Baqarah, Surah Al-Imran, Surah An-Nisa, Surah Al-Ma'idah. Ark yang pertama. Surah Al-Baqarah banyak Allah pesan merujuk kepada musuh nombor satu orang Islam, iaitu kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Lebih banyak merujuk kepada agama Yahudi. Nak kenal Yahudi, nak tahu taktik Yahudi, bacalah banyak-banyak surah Baqarah. Cuma kita kena pandai menyelami seni-seni. Walaupun cerita Nabi Musa, tapi hakikat banyak
rahsia-rahsia seni yang keluar untuk zaman ni. Art yang pertama ialah reload. Reload. Yahudi sifat dia itulah reload. Apa saja keinginan nafsu kita, dia akan bubuh. Hari ni, anda nak gegar waganza. Ada gegar waganza. Hak orang tua, tak puas hati, tercabut gigi, bubuh pula. Apa tu? Kilauan mah. Kilauan mah, dia duk gelik sampai pagi. Hak jenis nak bahan-bahan porno, bahan-bahan lucah. Dia mari majalah lucah, website porno. Hak minat hiburan. Hak minat jenis disko, dia sediakan disko. Hak minat jenis tikam toto, mari Magnum, mari 4D, mari Sport Toto. Apa saja keperluan yang ke arah maksiat, kejahatan, dia akan reload untuk kita. Hari ni apa benda jahat yang kita nak yang tak ada? Cuba cerita. Hari ni kalau nak pergi disko, ada tak? Agak-agak. Boleh, tak ada masalah. Mau dengan tak mau saja. Halal dengan haram saja. Hari ni kalau nak minum arak, senang ke payah? Senang. Kadang-kadang arak yang tertipu pun kita minum. Kita tak tahu pun ada wine, ada alkohol yang lebih pada minuman kita. Itu sifat. Yang kedua, air. R-I. Air itu surah yang kedua lah. Surah Ali Imran. Banyak cerita Nabi Isa dengan mak dia. Bila banyak cerita Nabi Isa dengan mak dia Maryam, dia lebih sinonim merujuk kepada agama nombor 2 yang jadi musuh kita, Kristian. Kristian lah yang banyak kacau dari sudut agama. Hak betulnya, hak serang agama, hak betul-betul Kristian. Yahudi ni dia banyak serang nak runtuhkan akhlak. Agama ingat, orang Kristian. N, surah yang ketiga An-Nisa. Senjata nak jatuhkan orang Islam, perempuan. Cukup mudah. Dalam sejarah dunia berapa ramai pemimpin dunia jatuh akibat perempuan. Kita kadang-kadang pun jatuh longkang sebab tengok perempuan seksi tak? Tengok, nak pi Bukit Tambun, telajak masuk, exit, Allah. Tengok perempuan cantik, exit terlepas, kena pusing depan. Habis pula duit tu hak lain. Tengok-tengok keluar longkang, serebang dulu naik. Ustaz juga boleh masuk dalam longkang. Perempuan, senjata utama. Hari ni macam-macam. Bukan saja pemimpin dunia, orang-orang kecil pun banyak gunakan senjata perempuan. Mudah nak mencairkan lelaki. G yang terakhir, surah Al-Ma'idah, merujuk pada groceries. Makanan-makanan dan minuman kita. Hari ni apa nama fast food? Bermula daripada McDonald, KFC, apa lagi? Chicken tikka ke? Pizza Hut ke? Subway ke? Bukan Subway Surfer tu game. Subway hak roti betul lah. Subway macam-macam lagi. Hak tu yang kita duk makan, bagi anak-anak kita makan. Lepas tu bilalah benda tu dah jadi cincin, kita pula duk guna sistem tu. Sistem hak dia guna nak lumpuhkan kita, kita duk pakai sistem dia. RING kita duk pakai. Agak-agak Dajjal boleh kalah tak? Nak kalah macam mana? Kita duk guna. Hari-hari duk guna produk dia, hari-hari duk makan produk dia, hari-hari duk minum produk dia, hari-hari duk tengok hak dia. Media antarabangsa dia kawal. Dari sudut kewangan bank dunia, riba hari-hari kita makan. Arak hari-hari orang Islam togok, tak sembahyang. Lepas tu, selagi tak cabut, agak-agak boleh menang tak dengan Dajjal? Clue cukup mudah, akhir bila cabut cincin baru Dajjal kalah. Selagi anda tak buang sistem dia dalam hidup anda, jangan harap anda dapat tewaskan Dajjal. Jadi Lord of the Rings apa? Dalam TV ke duduk luar tercokoh? Tercokoh depan TV, Lord of the Rings. Kita lah tuan tu. Jangan tanggal cincin betul hak pemata delima hak tuan pakai tu. Tu cincin betul tak ada masalah. Maksud saya yang tersirat, hak batin tu.